Okey, so selamat hadir ke Teppanyaki yang kedua pagi minggu ini. So hari ini sangat special. Tengok sudah berapa ramai yang sudah masuk. Baik, tak ramai lagi Okey. So hari ini kita nak share banyak good news Good news. Kita akan sambung kita punya road tour. Semenanjung Malaysia sudah tamat. Tapi kita tamat dengan awesome dengan awesome. Ramai yang sign up VIP dan ada juga yang dapat fight F2D F2D gear 1, gear 2, gear 3 ramai. Yang paling penting adalah apa? Yang paling penting adalah kita produce achiever qualifier for Malaysia Rally yang terbanyak terbanyak di Malaysia. Bila you tengok dalam Facebook ada ramai level 3, level 4. So ramai sangat. Sifu ada nampak leader-leader kita pun ada post post gambar-gambar Malaysia Rally Achievers. Okay, good news di sini adalah apa? Anda semua mesti kena hadir ke Malaysia Rally. Kenapa? Because next day selepas Malaysia Rally kita akan ada train the trainers. Okay, kita akan ada train the trainers untuk leader-leaders. Dan juga kita akan ada satu win with forever. Ini adalah secara offline Okay, kita akan buat dekat itu apa Wisma PGRM. So kita akan buat dekat sana. So confirm kita expect kita expect 600 orang untuk join event ini. Okay, untuk kali ini satu event yang sangat awesome, sangat special. So memang train the trainers memang special special. So semasa Sifu buat speaker meeting dengan speaker kita, mereka pun rasa terkejut bila Sifu share apa yang kita nak sampaikan kepada peserta kita dekat train the trainers. So mereka pun sangat terkejut. Kenapa? Because mereka rasa benda ini sangat penting. Dan especially ada di antara mereka pun first time mereka belajar Actually kita buat dalam 2-3 jam speaker meeting kita tak pernah buat speaker meeting panjang macam itu because Sifu nak first lesson untuk train the trainers. Kita nak train kita punya speaker So itu speaker sangat happy, sangat excited dan mereka minta Actually speaker yang minta Sifu kena buat dekat Semenanjung Malaysia juga. Kenapa? Because mereka rasa sangat rugi. Kalau hanya East Malaysia yang belajar tapi kita punya West Malaysia kita dah dapat belajar, itu sangat rugi. Itu sebab mereka minta Sifu kena buat juga dekat sini. So itu sebab Sifu pun cakap okey lah. Then kita buat sama masa dengan Malaysia Rally. Selepas Malaysia Rally kita terus saja kita buat ini train the trainers. Because hujung bulan ini kita ada lagi kita tahu kita ada lagi kickstart. Kickstart ini pun sangat penting. Sifu nak share event dulu sekarang hari ini. Okay, first kita akan tak lama lagi, mungkin dalam 1 minggu lebih lagi Sifu akan pergi ke KK. Ini train the trainers event dekat Kota Kinabalu. Okay, ada 4 orang speaker. Ini speaker yang paling betul paling betul. Masuk speaker meeting terus belajar dulu what is train the trainers. Okay, so mereka dapat dan ramai 202 packs update punya packs dekat train the trainers. Ramai. Ini adalah train the trainers. Ia akan belajar dalam 3 topik yang sangat penting. Lepas tu kita ada satu workshop. Ini event dia bersama workshop. Dia ada satu workshop untuk peserta kita. Kita cakap ada interaksi. Bukan saja datang dengar saja. Kita nak make sure semua yang masuk jadi trainers mereka ada kebolehan untuk berkomunikasi, bukan saja untuk dengar untuk dengar tapi tak cakap tak boleh. Okey, kita nak pasti benda ini. Okey, lepas tu kita punya road tour. Okey, road tour Sifu akan jadi speaker.
Sifu akan jadi speaker dekat KK Road Tour. Pastikan anda jemput ramai bagi attend. Ini road tour sudah dalam 300 sudah mencecah 300 orang. Okay, so kita masih ada masa lagi mungkin ada ramai lagi nak join. Okay, so lepas tu on 22nd okay, kita adakan kita punya kucing CBM Road Tour dekat ini iCube Tower lah iCube Tower. Okay, so kita akan buat dekat sini dan ini baru saja buka untuk pendaftaran. So bagi anda yang ada di Kuching dekat sini if you are in Kuching or you ada prospek dekat Kuching, okay, nanti you boleh guna link yang sama okay, Sifu akan share link ini. Okay, wait, Sifu share link ini, you boleh minta you punya prospek atau you punya downline dekat Sarawak untuk join. Okay, untuk join event ini. Okay, so ini adalah antara road tour yang terakhir finale yang last. Okay, untuk Kuching, our next road tour will be after the Eagle Manager. Selepas Eagle Manager baru kita ada road tour. So seterusnya kita ada Win with Forever, kita ada kickstart lagi. Inilah kickstart dia, third quarter kickstart. Okay, so kita sudah jemput semua jutawan. Ini memang semua jutawan. Okay, kita ada dalam 9 orang yang pegang EPCM ke atas. Maksudnya income tahunan mereka setengah juta ke atas. Ada yang sudah mencecah 1 juta, ada yang lebih setengah juta. So maksudnya dalam 2 tahun mereka sudah ambil more than 1 million. Okay, so kita akan bentang. Ini betul-betul millionaires mindset. Okay, apa minda yang penting untuk jutawan. Kalau sebelum you jadi jutawan atau you sudah ada mula nak jadi jutawan, apa minda yang you kena ada pegang, dan juga apa speed. Okay, speed ini termasuk 8 tabiat. So sini kita bukan kita ajar 7 tabiat saja, kita akan ajar 8 tabiat. Okay, kalau kita nak jadi orang yang sangat efektif dan sangat efisien, berkesan. Okay, buat kerja dengan laju, dengan cepat, dengan berkesan. So pastikan anda cepat daftar untuk kickstart ini. So kickstart ini sudah dibuka untuk pendaftaran. Okay, siapa cepat, siapa dia dapat So ini pun Sifu akan share dalam chat room. Okay, so you orang boleh cepat daftar. Okay, untuk kickstart ini so ini sangat penting. Okay, so di sinilah kita tahu bagaimana bila kita sudah ada mindset, okay, dan kita sudah belajar tabiat, so masa kita untuk capai jutawan itu sudah tak lama lagi. Tak lama lagi, dia sangat dekat. Because untuk jadi jutawan sebenarnya dia bukan skill set saja. Dia actually dia bukan kita buat kerja saja. Bukan kita cakap kita rajin, kita buat kerja saja. Kita boleh jadi jutawan. So sebenarnya semua jutawan mereka bermula dengan minda yang betul. Minda yang betul, dan lepas tu mereka ada disiplin yang betul. Disiplin itu adalah tabiat lah. You belajar apa tabiat yang mereka ada untuk bina disiplin yang betul. Dan lepas tu semua skill set, semua benda, okay, semua adalah berdasarkan ini 8 tabiat. You tanpa 8 tabiat ini memang susah. Memang susah you nak jadi jutawan. Okay, dalam sini you akan belajar lah. Ini 8 tabiat bukan saja apply atas business, tapi dia apply atas kehidupan juga. Bagaimana kita nak dapat PQ, nak sihat, itu pun disiplin. Kalau you nak sihat tak ada tabiat, you susah nak sihat. Betul tak? Nak PQ, nak IQ, nak cerdik, nak jadi pandai, itu pun you kena ada tabiat. Nak EQ, nak kawal you make emosi, itu pun you kena ada tabiat. Sampai ke SQ, spiritual. Spiritual itu pun sama. You nak spiritual, itu 8 itu ke-8 tabiat ke-8. Okay, kita belajar bagaimana kita berjaya sampai ke cemerlang. How to be greatness. Okay, itu adalah SQ tentang spiritual quality pun. Itu adalah tabiat kita. That's why di sini di Forever Living kita bukan saja dilatih.
pandai cari wang saja. Oh, tiap-tiap hari cari wang saja. No. Tapi kita dilatih kuat dari segi apa? Dari segi emosi juga, kekuatan emosi juga, EQ juga dan SQ. Kenapa Sifu sentiasa tekan 1 juta bukan wang? Because dekat Forever Living kita bukan itu wang saja, bukan 1 juta, bukan semata-mata itu wang saja. Tapi kita juga kena ada sejuta nilai. Okay, kita kena ada EQ dan juga SQ yang betul. Siapa di sini semalam you ada masuk kelas Abang Madu punya? Ada tulis me dalam chat room. Tengok. Siapa di sini semalam ada masuk kelas Abang Madu? So bila masuk kelas Abang Madu memang power, betul tak? Memang power. Kenapa? Because apa yang Abang Madu Abang Madu bentang dalam 5 cabaran itu adalah apa yang betul-betul yang dalam sistem yang kita ajar, dan dia bentang 100% tau. 100% 5 cabaran ini. So itu sebab dia adalah seorang pelajar yang baik. Because hanya pelajar yang baik dia boleh jadi trainer yang baik. Pelajar yang betul-betul ikut kelas, betul-betul petik bulat-bulat setiap ayat, setiap perkataan, apa yang kita ajar. So baru dia boleh jadi satu trainer yang awesome, yang memang baik, yang tidak ketinggal mana-mana, tidak tinggal apa-apa ayat ke apa-apa yang penting, apa poin yang penting dalam itu event. Dan dalam kelas itu ada ramai yang nak dengar itu cerita binatang, betul tak? Tapi Abang Madu cakap tak ada, ini tak ada cerita binatang. Cerita binatang you kena masuk teppanyaki. Siapa ada nampak Sifu cakap Sifu akan buat cerita dekat teppanyaki? Ada tulis yes dalam chat room. Siapa ada nampak Sifu kata ya, you boleh dengar ini cerita binatang dalam teppanyaki. So hari ni Sifu nak buat satu cerita. Siapa suka dengar cerita tulis saya dalam chat room. Tengok. Tulis saya cepat. Okey, hari ni kita akan cerita tentang apa? Tentang singa dan anjing. Wah, singa dan anjing. Okay, so kali ini anjing dia special lah. Anjing dia special. Singa pun special. Dia ada 2 singa dengan 1 anjing. Cerita dia. Memang best cerita ini. Ini tentang yes, singa dan anjing. So kali ini anjing ini dia bukan anjing biasa lah. Dia anjing gila. You orang tahu apa itu anjing gila tak? Anjing gila itu bahaya tau. Kalau you kena gigit sama dia hayo, you kena masuk hospital, kena suntikan. Because itu anjing dia gila tau. Yes, gigitan berbisa, betul. Dia anjing gila, dia gigit you pun jadi gila tau. Itu jangan, itu sangat bahaya. Okay, so ini adalah tentang story tentang itu singa dengan anjing gila. So Sifu tunjuk ini slide nampak? Ini Sifu translate lah hari ni. Kalau you tak erti, kalau you erti English you boleh baca saja. Senang kali ini Sifu tak susah nak ajar ini story you baca saja. Tapi you tak faham Sifu cerita. So dia kata apa? Dia kata pada satu hari seekor lion, singa dengan dia punya anak. Ini Simba lah. Ini Lion King dengan Simba, betul. Mereka nampak satu anjing gila. Ini anjing gila lah. So cepat dengan cepatnya itu Lion King dia lari tau. Dia lari dari anjing gila ini. So anak dia pun sangat pelik lah. Sangat pelik, dia tak faham. Dia cakap sama bapak dia, cakap, "Bapak, wah, you berani lawan satu harimau. You berani lawan satu leopard." Oh, satu musang. Apa pasal you takut kepada satu anjing gila, dia cakap. Cakap malu lah. Dia cakap sama bapa dia, "It's such a shame, malu. Anak saya rasa malu, bapa. You takut kepada ini apa? Ini anjing gila. Tapi you boleh lawan harimau, boleh lawan musang." So itu bapa dia cakap apa? Dia cakap, "What is the glory in beating a mad dog?" Dia cakap, apa you rasa bangga Apa yang you rasa bangga kalau you menang satu anjing gila?" Dia cakap. You bunuh itu anjing gila, you rasa bangga tak? Orang ketawa sama kita.
Betul tak? You ini Lion King you pergi bunuh satu anjing gila. You rasa you bangga tak? Orang ketawa sama kita. Dia cakap what if it got lucky and bite you? Kalau ini anjing gila, tiba-tiba hari itu dia sangat betul, dia dapat gigit you. Dia tanya, itu baloi tak? Dia cakap. Dia tanya anak dia, is worth it? Baloi tak? Kita pergi bunuh satu anjing gila, tapi kita tiba-tiba dia laki, dia dapat gigit kita. So itu anak cakap, oh tak baloi. Betul tak? Ayo, ini anjing gila, nanti kena gigit kita pula rugi. Okay, in that case, dia cakap, why should we provoke a mad dog? Bapa dia tanya, kenapa kita nak bagi kacau itu anjing gila, bagi layan itu anjing gila. Dia cakap, tak perlu. Biar dia bising, menyalak pun kita jangan bagi layan dia. Kenapa? Tak baloi. Menang dia pun kita malu. Kalau kena gigit pun kita malu. Cakap betul tak? So kita tak nak bagi kacau dia. So moral of the story adalah apa? Never fight or argue with the non-worthy opponent. Jangan bagi lawan dan jangan bagi layan. Itu apa? Itu musuh yang tidak berbaloi ni. Jangan. If you could win them easily, just even you could win them easily. Walaupun you boleh menang dia sangat mudah lah. Ini anjing gila, tapi jangan bagi layan. Okay, just smile and walk away. Senyum saja, then you jauhkan daripada mereka. And don't let them bite you. Jangan bagi mereka ada sempat gigit you. In reality many people don't realize that they are actually arguing with the mad dog. Dalam reality, ramai orang yang suka bagi gaduh dengan gaduh dengan anjing gila. Okay, Sifu pun tak faham lah. Kenapa? Kenapa? Ada yang datang cari Sifu. Sifu, kenapa you tak lawan balik? Kenapa you tak layan dia? Okay, hari ini Sifu nak bagi jawapan. Kenapa Sifu tak nak layan? Betul lah. Ada orang cakap, sistem tak perlu ikut sistem itu tak betul, apa-apa cakap macam-macam. Kenapa Sifu you tak lawan balik? Okay, dengar baik-baik semua di sini. Sistem Sifu dapat award yang diiktiraf oleh kerajaan. Sistem Sifu dapat satu dunia nak belajar. Okay, sampai top distributor, top FBO di Forever pun nak datang tanya apa sistem ini. So kalau ada orang cakap, itu ada sistem, dengar baik-baik. Itu you tak perlu pergi layan. Kita nak menang dia. Kita Lion King, kawan. Apa pasal you nak tanya Sifu mau lawan dengan anjing gila? Mau lawan macam mana? Kita gigit saja sudah mati, tapi tak berbaloi. Kenapa? Because nanti dia sangat betul, dia dapat gigit kita. Kita yang sakit. Betul tak? Kita nak menang dia, tak ada apa kebanggaan pun. Betul tak? Because orang yang tak faham sistem, dah buat network marketing, dia tak ada result punya. You faham tak? Dia tak ada sistem. Macam mana dia boleh lahirkan itu FBO yang betul-betul ada keupayaan? Tak boleh. Okay? So biasa kalau jumpa macam ini, mad dog, anjing gila, okay, just senyum. Tahu? Senyum, walk away. Tak perlu layan. Okay? Dan ingatlah, jangan jadi ini Simba. Jangan datang tanya Sifu lagi. Sifu, apa pasal you tak nak layan? Sifu sudah cerita kat sini. Next time if you ask Sifu, Sifu akan bagi tahu. Ingat tak? Itu lion dengan mad dog. Ingat tak ini cerita? Okay, semua ingat. So jangan tanya lagi. Okay? So ini adalah story yang Sifu nak share pada pagi ini. So kenapa you boleh sampai satu tahap? Sampai satu tahap you boleh digelar. You boleh digelar legend. You boleh digelar sangat cemerlang. You sudah boleh digelar you adalah jutawan yang betul-betul 1 juta bukan wang. Okay? Because you adalah orang yang betul-betul faham. This is minda jutawan. Dan ini adalah tabiat jutawan. Okay? Tabiat jutawan bukan nak lawan ini. Siapa-siapa pun kita lawan. Okay? Kita ada target kita. Okay? Target kita of course bukan anjing gila. Okay? Anjing gila biar saja. Biar saja. Okay? So ini yang penting. So sekarang Sifu nak buka pentas. Bagi yang lewat masuk, sorry you tak dapat dengar story because you tak ada disiplin.
You bukan you tak ada disiplin jutawan. Itu sebab you sentiasa lewat masuk, you tak dapat dengar story yang best. Because yang best, kita mesti kena layan masa yang paling awal. Burung yang paling awal bangun, dia dapat makanan. Yang lewat bangun, makanan sudah habis. Okay? So, ini yang penting. So, next. Okay, kita nak jemput. Sekarang, kita punya potensi leader untuk buat sharing sekarang. Yes, first. Kita nak jemput kita punya princess. Yes, Juraida. Good morning, Sifu. Assalamualaikum semua. Apa khabar? How are you today, everyone? Okay, thank you, Sifu, sebab bagi saya peluang. Pagi-pagi lagi dah seronok dah dengan berita-berita daripada Sifu, dengan cerita anjing gila. So, jangan kita yang jadi anjing gila tu, ya. Okay, so first of all, Sifu, saya nak sampaikan kesyukuran saya. Alhamdulillah. Kita dah masuk bulan Julai, okay, yang nampak macam kita dah kena speed up dah kan. So Alhamdulillah, kita bersama dengan tim BOI 9333 yang sangat-sangat membantu, yang sangat-sangat memberi inspirasi antara satu sama lain, terutama sekali Sifu sendiri. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Madu kita semalam, okay, best sangat-sangat. So kita dah naik ranking kita balik, kita dah shoot up half pack of kita punya Zoom class. So Alhamdulillah, dan yang lagi best lagi, Sifu dah susunkan kita dengan aktiviti-aktiviti yang sangat menarik dengan CBM Road Tour KK, CBM Road Tour Kuching. Kita akan ada juga training the trainers. Masya Allah, Sifu sangat-sangat best, Sifu, dan tak sabar sangat-sangat. So saya dapat satu quotes ni, apa yang kita boleh buat kelainan dalam diri kita dan kita decide untuk buat apa. So saya ni bukanlah orang yang offline juga, Sifu, sebabnya kawan-kawan yang join dengan saya pun yang saya kenal. So hari tu saya dengan Izzati, kita orang berdua pecahkan ruyung kita orang, pergilah naik MRT. Dah lah naik MRT, dah lama tak naik, sesat pula tu kan. Tapi di dalam MRT tu sendiri, kita orang dah dapat bagi edar flyers dan dapat nombor telefon dalam 3-4 orang ke 5 lah. So Alhamdulillah, dalam MRT tu saja walaupun sesat dalam tu. So the next day, kita orang lebarkan lagi sayap, kita orang pergi ke KL pula. So dengan Izzati bawa anak kecil dia, saya sangat bangga dengan Izzati. So kita orang sama-sama dapatkan juga sharing dan juga details yang boleh, dan kita akan follow up lagi. So dekat sini saya nak share satu tips yang mana macam Sifu cakap tadi pun sama. Okey, kita ni kena buat lain daripada yang lain dan kita kena grab apa saja yang ada yang kita telah sediakan. Sebab kita ni berada dalam satu bumbung ataupun satu payung ataupun satu perisai yang sangat kuat. So kita perlu berbangga. Janganlah pergi bercampur dengan anjing gila, okey? So yang paling penting kita kena power up kita punya action. Kalau kita rasa 6 bulan yang lepas kita bagi kita punya action tu dalam 30%, so this time around kita kena double up menjadi 60% action. Okay, boleh faham ni? Okay, kita tak boleh perlahan. Sebab apa? Dalam masa ni kita dah sampai ke fasa ribut taufan tau. Kita dah sampai ke fasa ribut taufan yang mana kita kena bergerak laju. Kalau kita gerak slow, apa yang akan jadi bila angin tu tiup? Kita akan terbang melayang-layang. Tak tahu ke mana dah kan? So, di sinilah kita kena kuatkan kita punya tapak, kita kena kuatkan kita punya action supaya kita bergerak laju. Macam Sifu cakap, bila orang tengah tidur, kita yang kena buat. Bukan orang lain yang buat, tapi kita yang kena buat bila orang lain tengah tidur. So, orang akan nampak kita lebih lagi. And then, sampai pasal ribut ni, sebab ribut ni tak selamanya akan berlarutan. So bila kita bergerak laju, kita dah pergi melawan ribut tersebut. Ribut tu habis, kita akan kekal di situ. Dan yang paling penting, kita yang jangan berhenti. Biar orang lain berhenti, macam Abang Syarul cakap, cabaran tu macam-macam, orang tak sign up, orang tak buat, orang berhenti, tapi kita yang jangan berhenti. Kerana kita akan berada di sini bersama dengan Sifu selamanya untuk menjadi jutawan di Forever. Okay, itu saja Sifu. Thank you. Okay, thank you. Wah, satu sharing yang awesome. Tengok tak? Banyak apa kemajuan banyak kemajuan kita nampak. So ini reborn time sudah kita cakap sudah bermula. Sebenarnya patut next year. Tapi sekarang kita sudah start engine. Kita nak pick up
So Sifu boleh nampak lah, nampak banyak hasil kita akan generate dengan usaha yang tidak berhenti sampai ke hujung tahun ini. So thank you Princess Miss sharing, dan kita doa Princess dengan tim cepat tahun ini terus pecah lebih rekod lagi. Dan tim Princess sangat besar dekat KK. Nanti kita meraihkan kejayaan sama-sama dengan Borneo team sana. Okay, so next kita nak jemput ini Lila Maskom. Yes. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, BO. Morning. Okay, Alhamdulillah. Macam-macam rasanya bulan 7 ni memang sangat-sangat busy kan Sifu kan. Banyak sangat kita punya jadual kita memang sangat-sangat full. Okay, so kesyukuran yang pertama sekali Alhamdulillah sihat sebab kita pun dah makan macam-macam produk kan, lebih daripada 20 produk. And Alhamdulillah semalam actually rasanya dah lama tak ber-me time dengan Kak Ella punya upline. Semalam dapat tarik dia, dapat pegang CBM Miza. Selalu Kak Lila yang Kak Ella akan pergi ke Bukit Wahar. So kita orang akan masuk kebun naik motor, tapi semalam dapat bawa dia ke Bandar JB. So kita bincang balik untuk kita punya strategi 2022 ni kan, kita reborn baru semua kan untuk yang baru ni. And then untuk yang kesyukuran seterusnya, okay, thank you so much dekat mana? Abang Syarul. Okay, so actually semalam kelas 5 cabaran tu memang sangat-sangat menepati. Sebab apa? Sebab ramai fighter-fighter baru, fighter-fighter yang kita punya new reborn ni. Okay, so bila dapat tahu dekat cabaran ni, okay, kita actually dapat improve kita punya skills tau. Ada orang dia dah macam-macam skill ada, cuma maybe skill tu tak kena, belum kena lagi, dan skills dan juga konsep tu yang kita kena betulkan. Okay, so semalam kita ada berapa? Ada 5 cabaran tu kan. So thank you so much dekat Abang Syarul, okay, sebab banyak bagi tips ayat-ayat best, ayat-ayat closing yang bila closing dengan ayat yang bijak, ayat yang betul, so kita ni lah, kita boleh close sebenarnya lagi ramai orang, kita boleh tolong lagi ramai orang. Okay, dan seterusnya actually Kak Ella just nak remind dekat semua, kita actually kena selalu back to pelan benih tau. Okay, tahun ni bulan 2 actually Kak Ella touch for F2D level 2, dan bulan 3 lahir satu manager, and bulan 4 lahir lagi satu manager. So bila kita boleh meet kita punya CBM level 2 tu sebab kita dah tolong kita punya PNM upgrade ke manager, dan seterusnya inilah dia akan fight for CBM juga. So kat sini sebenarnya in order kita nak dapat lebih banyak masa, banyak duit semua kan dekat Forever ni, kita memang kena tolong lagi ramai kita punya team. Okay, dan siapa yang dah baca buku 1 juta bukan wang, okay, actually kita akan nampak kat situ, Sifu pun dah tulis kejayaan sebenar kita dekat Forever adalah bila kita touch for CBM. Dan bila nak touch ke CBM tu sebenarnya kita bukan berjaya seorang-seorang, kita kena tolong lagi ramai orang. Dan bila kita dah tolong lagi ramai orang, kejayaan tu sebenarnya makin senang dekat Forever ni. Okay, so untuk kejap. Okay, so untuk kita back to plan benih sebenarnya, okay, selain daripada kita dah siapkan name listing tu, sebenarnya kita kena kerjakan gila-gila kita punya GEP. And bila nak kata kerjakan gila-gila GEP ni, sebenarnya masa PKP kita banyak buat Zoom kan, kita close by Zoom. So bila 3 hari lepas, hari Ahad yang lepas, Kak Ella dapat GEP dengan seorang pekerja kedai emas, bukan bisnes kedai emas tau, pekerja kedai emas. So bila Kak Ella berbual, bila tanya-tanya, okay, so actually macam mana boleh
dapat GP dengan dia tu, actually masa kita pergi kedai emas tu, kita berbual-bual lah kan, and kita minta lah nombor dia. Bila minta nombor dia, kita pun boleh terus matching-matching, kita tanya macam design apa yang latest semua kan. So kita nak dia save nombor kita. So dia nampak kita punya status, dan masa tu pun Kak Ella dah pernah approach dia untuk ni lah, sebab dia tanya kita business apa, so kita katalah kita buat business forever dan kita dah approach dia. So masa tu belum lagi close lagi. So bila dia nampak kita punya WhatsApp status, kita jalan dekat Abu Dhabi, kita berhappy-happy kat sana kan. So dia rasa macam seronoknya. So bila kita GP kan dia, so Kak Ella baru dapat tahu, okay, bukan close. Contoh kita beli gelang emas harga 10,000, dia bukan dapat 1% ke 2% kan. Kita kalau close 10,000, kita dapat 25% direct. Kita berapa lebih berapa 2,500 okay. Close 1,000 dah dapat 250 kan. Tapi dia close by satu kepala. Close satu kepala RM RM1. So bayangkan macam mana how dia punya struggle untuk dia untuk dia dapat income tu lah. So memanglah dia dah dapat dia punya commission, dapat dia punya gaji kan, tapi gaji tak besar dan hanya bergantung pada commission. Paling ramai satu hari bila dia buat live, dia dapat lot 54 orang berapa? RM54. So itu tak semua kedai emas lah macam gitu. Tapi majoritinya lebih kurang macam gitulah, tak besar. So kena tolong lagi lah siapa yang rajin beli emas tu. Okay, dah boleh lah matching-matching. Okay, so apa lagi? Okay, and alhamdulillah untuk road tour Sabah, okay, actually late manager baru Kak Ella yang bulan 3 tu daripada Sabah, daripada Lahad Datu. So alhamdulillah Kak Ella dapat bawa lebih daripada 10 orang. Walaupun lebih 10 orang rasa macam wah bestnya, tak sangka ada network dekat Sabah, tak sangka sangat-sangat. Dan alhamdulillah sangat-sangat Kak Ella dah sempat subscribe Super Plus tu. So Kak Ella pergi Sabah dengan harga RM55.80 saja. Okay. So all the best untuk semua, pool ramai-ramai dekat kita punya road tour. Okay, sebenarnya itulah time untuk kita leverage. Masa dekat JB pun Kak Ella ada 2 cucu cicit yang terus upgrade ke VIP dekat road tour. So kena lebih bersemangat lagi, pool ramai-ramai daripada sekarang, and kita pun ada ke Kuching juga kan nanti kan. So pool aja. Kita memang this time memang kita kena leverage. Kalau kita belum pandai, at least kita ada big why yang untuk naikkan lagi semangat kita, supaya kita manusia biasa tetap ada rasa down, tapi bila kita nampak big why kita tu, so kita akan terus bersemangat. Okay, kita dah faham ada cabaran semua kan, so kita dah tahu solution ni macam mana. Okay, so itu je sharing Kak Dila. See you at the top. Semua Kak Ella doakan semua boleh capai EM, CBM, F2D, everything, semua insentif yang best kat Forever ni. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Okay, thank you. Wah. So, Sifu rasa nanti ramai mau PM tanya macam mana dapat tiket RM55 bagi KK. Wah, dahsyat lah weh. Semua orang sudah boleh pergi Macam mana you dapat RM55? Apps Asia ada Super Plus punya ni. Mesti ada lagi untuk subscribe. So kerjakan setahun untuk pergi balik Kuching ke Any Asian ke dengan 100% off, tapi ada dia punya date dia. So inilah boleh tengok nanti dekat Asia. Oh, okay. Bagus Okay, so semua pergi check kalau siapa nak buka pasaran. Ini good news from Asia. Dia tolong kita buka lagi pasaran di tempat yang jauh lah. Boleh target sekejap. Thank you Lila punya sharing. So seterusnya, okay, kita nak jemput Azlini Sulaiman. Kena buka suara Okay. Assalamualaikum pagi Sifu dan semua BO 933. Okay, pagi ni saya nak share 3 kesyukuran. Saya Azlini Sulaiman daripada Kuantan. Direct daripada sponsor saya Hamizah Hamdan from Bukit Wahar. Okay, saya syukur sangat sebab saya baru 2 bulan dalam platform Forever ni, tapi alhamdulillah 10 orang business partner saya qualified untuk Malaysia Rally. Wow. Alhamdulillah. Dengan bantuan dan tunjuk Ajamiza. Dan yang kedua, saya syukur sangat sebab saya berada dalam circle BO 933 yang saya rasa
Kan saya dapat rasa bahan dia tak sempat nak down, tak sempat nak lemau, tak sempat nak lemah. Kan memang tak sempat lah kita nak berlemah-lemah, bermalas-malas kan, sentiasa dipanaskan. Cantik je susun Sifu susun kita punya majlis ilmu, kita punya training dekat Zoom kan, Isnin, Khamis, Rabu, lepas tu Selasa malam. Memang Masya Allah, memang siapa yang full use kan majlis dan Zoom yang Sifu dah buat, dah susun untuk kita, memang confirm tak sempat nak down lah, insya-Allah. Dan yang ketiga saya nak share, alhamdulillah Allah bagi satu keyakinan yang cukup tinggi. Mungkin sebab saya dah ada pengalaman dekat 15 tahun di platform MLM. So pengalaman bila saya tengok marketing plan di Forever dan saya lihat bagaimana sistem yang Sifu create untuk bimbing network, Masya Allah tabarakallah, saya sangat yakin sebenarnya yang menjadi inspirasi saya adalah income CBM level 1, level 2 kan. Sebenarnya dalam tahun 2014-2015 income CBM di level 2 tu saya dah pernah touch. 2-3 tahun saya touch income macam tu. Dan lepas tu saya macam lost. Kan saya macam lost, dan alhamdulillah rezeki saya Hamizah Hamdan, dia tidak putus asa follow up saya. That's why bila sharing daripada Jinjing hari Isnin lepas, dia kata Coach Sun pergi juga jumpa dia kan, 4-5 kali jumpa dia sampai dia say yes, dan dia sangat bersyukur. Macam itulah saya bersyukur sebab Miza tidak pernah putus asa untuk buka mata saya dan hati saya yang this is the right platform yang saya sepatutnya berjuang. Kan sebab bila kita buat sales 1 juta, 2 juta, 3 juta kan, kita sepatutnya dapat lebih. Dan itu sekarang yang saya sedang buat untuk bantu sahabat-sahabat saya di luar sana. Ialah dengan 15 tahun berada di platform multi level, memang saya tahu, saya faham, saya feel sangat kan bagaimana perasaan sahabat-sahabat saya di luar sana yang kami gila-gila buat sale sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta sebulan, tapi kami tak dapat sebanyak yang Forever berikan kepada usahawan. Dan sekarang saya dah jumpa lubuknya, insya-Allah saya akan full use dan leverage kan kepada sahabat-sahabat di luar sana. Dan untuk BOI kan dalam ni pergilah cari sahabat-sahabat kita di luar sana dekat platform mana-mana pun, mereka sedang mencari peluang untuk jana income sebenarnya. Kan sebab di Forever ni sangat luar biasa. Sebab 5-6 marketing plan saya dah lalu sebelum ni, tapi di Forever is the best. Dan terima kasih juga kepada Abang Syahrul semalam kan, walaupun kata saya orang lama di MLM, tapi saya join aja Forever Living, saya anggap saya zero, saya kena belajar balik sebab lain tempat, lain caranya. So saya bersedia untuk belajar, ditunjuk ajar oleh Sifu-Sifu dalam platform Forever dan BO International supaya saya dapat berdiri di pentas dunia bersama dengan mentor saya, Hamizah Hamdan. Dan untuk akhirnya saya nak share satu story sebab saya nak bagi tahu macam mana bila kita ada satu keyakinan kan, disupport pula dengan mentor kita, sideline kita, business partner kita kan, semuanya Allah akan susun cantik je untuk kita. Saya nak share dekat sini adalah tentang yakin kan. Kalau kata kami dalam Islam, keyakinan ni sebenarnya dia mesti lahir daripada hati. Yakin sangat-sangat yang apa yang kita buat tu Allah akan bantu kita. Okey, saya nak share dekat sini satu kisah, iaitu kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa ni kita tahu kan, kita tahu Nabi Musa waktu dia dikejar oleh Firaun, okey. Nabi Musa dikejar oleh Firaun dengan beratus ribu tenteranya tau. Nabi Musa hanya beberapa puluh orang sahaja dengan pengikutnya dikejar oleh Firaun nak dibunuh. Kan sebab dia dah melanggar perintah Firaun kan. Jadi bila Firaun kejar dia sampai ke depan satu laut, Laut Merah, Nabi Musa dia berdepan, dekat depan dia laut, dekat belakang dia tentera Firaun yang tunggu masa je untuk lunyaikan dia dengan pengikut-pengikutnya.
So apa yang Nabi Musa buat adalah dia angkat tangan dan berdoa kepada Allah supaya Allah hantarkan pertolongan. Dan bila mana Nabi Musa berdoa, baginda berdoa dengan penuh yakin. Dan tak ada apa dah, tak ada makhluk dah boleh tolong. Belakang Firaun, depan laut. Kalau pergi memang mati, kalau patah balik pun memang mati. So satu keyakinan yang Nabi Musa ajar kita dalam kisah yang dirakamkan dalam Al-Quran ini adalah minta dengan Allah, minta pertolongan Allah, doa dengan Allah dengan penuh keyakinan. Dan itu yang saya sedang buat. Saya doa dengan Allah dengan penuh keyakinan yang satu masa saya akan dapat touch balik income yang saya pernah rasa sampai beratus ribu sebulan dengan bantuan daripada mentor saya Hamizah Hamdan, dan saya akan follow sistem BO International sebab dah cukup cantik dah. So itu saja sharing saya untuk hari ini. Thank you Sifu. Okay, thank you. So hari ini kita dapat sharing sangat best. You dari sharing itu kita nampak bila kita yakin dan kita doa. So banyak keajaiban sebenar boleh berlaku tau. So macam story yang share tadi pun sangat memberi inspirasi lah. So itu laut sudah sampai itu tak ada jalan pun dia boleh buka, betul tak? Kalau tak silap lah Sifu itu boleh buka, dia boleh lalu. So itu sangat penting. So kita thank you setiap kali bila Sifu nampak ada leader from other company, bila akhirnya mereka jumpa forever, Sifu rasa sangat terharu tau. Sangat terharu. Kenapa? Because Sifu pernah kaji 50 MLM company dan Sifu pernah nampak banyak sangat pengedar MLM dengan impian yang besar. Mereka join MLM business. Akhirnya mereka ditewas. Bukan kerana mereka tak rajin. Because mereka tak dapat jumpa satu rumah yang betul-betul untuk orang MLM. So di sini Sifu sangat happy. Dan Sifu betul-betul Sifu mengalu-alukan ramai lagi leader yang tengah nak bina impian. So inilah tempat dia forever yang anda akan capai impian dan penting adalah kekal selama-lamanya. Okay, so thank you Azlini punya sharing. So seterusnya kita of course kita doakan Azlini. Sifu dapat poster, nampak poster dia sudah capai supervisor dan sangat cepat. I rasa bulan ini mesti sudah masuk gear. Masuk gear 1, gear 2, gear 3. So kita doa Azlini cepat settle F2D dan Sifu nak nampak you atas pentas CBM tak lama lagi. Okay, so see you there. So seterusnya kita nak jemput Victoria ada Victoria Senior. Okay. Hi, good morning. Morning. Jangan malu. Okay. Hello. Hi. Good morning. Nah. Morning. Cakap sudah. Jangan malu. Malu. Good morning, Sifu. Good Yes, morning. Yes, teruskan. My sister. Yes. Hello. So perkenalkan diri. Yes, introduce yourself. Learning. I'm Victoria Senior from Sandakan. Tandakan, okay. Okay. We're coming to KK on 16. Mau datang KK. Kami dibawa si Caroline Basas. Ya, jumpa Sifu. Saya punya pengalaman belum berapa pandai lagi. No, dia lari. Okay, thank you. Okay, thank you. Kita Kinabalu. Okay, thank you. Okay. Yes, thank you. Nampak tak? Walaupun first time tak berani sharing pun berani angkat tangan pun satu langkah yang penting. Langkah permulaan. So Sifu akan jumpa anda semua dekat KK tak lama lagi. 1 week plus we will meet you. Dan kita doakan Victoria next time bila sharing boleh sharing lebih banyak lagi. Okay, so next kita sekarang sampai turn kita main EPCM pula. Okay, Olive.
Hello, good morning everyone. Thank you Sifu. So, selamat pagi semua ya. Ada 200 orang yang join Teppanyaki pagi ni. Sudah lama tak share kat Teppanyaki. Ada sikit gementar juga. Okay, morning. So ada 3 perasaan lah. Okay, Olive. So I rasa macam bersemangat. Pertama, kedua reborn, dan ketiga sangat positif. Okay, so memang rasa itu aura dari road tour masih ada tau. So I rasa sangat bagus lah kita kan BO team kita buat road tour. Okay, sebab I sebagai orang lama pun I boleh rasa lah road tour ni dia memang bagi kita macam kickstart, betul-betul kickstart tau. Kita boleh jumpa dengan ramai leader-leader dan juga at the same time kita boleh sempatkan jumpa dengan benih-benih kita. So masa road tour ni I rasa dapat sempat juga menanam benih lah dekat Bukit Mertajam, dekat Putrajaya. So then after that diikuti dengan Success Day kan. So Success Day juga dia punya penganugerahan sebab lama kita tak naik pentas lah. Walaupun pentas HQ tu kecil, tapi bila you naik ke atas kan Kak Zul kan, betul. Bila kita naik atas, you boleh rasa macam dulu. You boleh rasa itu perasaan kan kita macam dulu tau. Kita dulu macam mana kita buat. Kita memang start dari basic kan, dari insentif yang kecil-kecil kita ambil naik pentas. Sifu selalu kata every year kena naik pentas, tak kisahlah yang kecil ke yang besar kan. So kita sangat excited lah bila naik pentas itu, dan kita pun lihat anak-anak tim kita baru kita pun naik pentas itu. Dan dia juga share kan, dia kerja sudah 20 tahun tak pernah naik ke pentas tau, dihargai oleh syarikat dia. So kita boleh nampak tak sebenarnya dekat pasaran kan ada ramai orang-orang yang perlukan perasaan apa tahu dihargai. So saya selalu share dengan mereka, kita memang sentiasa dihargai dan kita kena hargai semua orang lah yang ada dalam bisnes kita ini. So memang itu perasaan sangat-sangat best. Okay, sangat best. So satu lagi adalah kita kena, walaupun sekarang ni kita kena dah ada banyak road tour dan kita ada kickstart pun datang kan, betul tak? So ini semua event, walaupun every month kita ada event tau, macam nanti Malaysia Rally pun ada dan kita ada train the trainers kan, banyak events. Semua event ini sangat membantu kita, dia bantu kita leverage kita punya benih. So apa yang kita perlu buat ialah kena tanam benih. Betul-betul selalu kena tanam benih sebab dia sangat penting. Asyik je tanam, tak apa. Benih banyak-banyak letak baja sebab ini semua event adalah baja tau. Dia tolong kita letak baja, siram air kan. So ada banyak kita pinjam mulut ramai speaker dekat semua event ini. Okay, dan I sangat bersyukur sebab this time I akan pergi ke road tour Sarawak juga. So saya nak buka benih I. Nak buka benih bagi dia tumbuh benih saya tu. So saya sangat terima kasih kepada semua sideline sebab ini memang team yang sangat awesome dan I boleh rasakan ini feeling macam masa saya betul-betul berapa tahun dulu 2009 masa tu saya buka pasaran Pantai Timur. Bila saya nak pergi ini Kuching kan, I rasalah itu perasaan datang. Okay, so saya sangat happy. Dan I pun menyerulah semua untuk keluar dari kepompong sendiri tau. Kena keluar, kena pergi lihat. Ya sebenarnya ada banyak benda yang kita boleh buat. Okay, kita kena cuma letakkan masa saja. Dan satu lagi adalah I sangat happy sebab walaupun saya bukan orang yang sangat laju, tidak, tetapi saya sentiasa faham kan kita punya game dekat Forever, apa yang kita perlu buat basic kita macam 5cc. So kita mesti unlock 5cc kita every month, apa yang kita nak capai kan. Lepas tu unlock Malaysia Rally. So setiap insentif yang company buat, okay, semua kita kena unlock, kena capai dulu. Dan supervisor I dah settle satu supervisor baru. Dan sekarang ni saya nak membina lah supervisor yang lain. So kita kena unlock setiap syarat-syarat ini kan. Supaya apa tahu? Supaya kita rasa tenang. Macam saya memang kena buat syarat dulu.
Apa-apa syarat insentif, I mesti kena buat dulu. Lepas tu macam new CC, I sudah siap, I punya new CC CBM. Okay, saya rasa lega. Dan sekarang Eagle Manager punya new CC pun hampir. Okay, so saya kena buat ini dulu. Okay, sebab ini perkara kan, ramai orang dia akan fikir, I letak hujung tahun lah, tak apa, ada masa lagi. Sebenarnya, masa tak tunggu kita. Bila dah start bulan tu, start insentif kita kan, you kena start buat dah. So ini yang saya buat untuk diri saya lebih bertenang dan saya boleh fokus banyak benda yang lain. Okay, so I rasa sangat excited untuk hujung tahun ni 2022. Okay, I harap semua kita sama-sama kan go all out tahun ni, kita nak achieve semua insentif yang kita nak dalam tahun ni. Okay, terima kasih semua. Thank you Sifu. Okay, thank you. Okay, ini nasihat lah dari Otai kita orang yang sudah di Forever Living lebih daripada 10 tahun. Okay, more than 10 years. Dan apa keyword di sana? Nampak tak? Kita buat apa pun insentif mesti mau selesai pasport dulu. So macam Eagle ke CBM ke, okay, new CC kena jaga. New supervisor kena jaga. Banyak Sifu nampak banyak leader kita yang CC cukup tapi pasport tak ada. Itu adalah satu, kita cakap satu benda yang memang kita kena ingatkan diri setiap tahun. Because benda ini dia datang setiap tahun. Every year dia datang uji kita. So itulah satu nasihat yang baik dari Olive. Dan dia sudah dapat apa itu feeling bila dia start di East Coast now start in East Malaysia. Wah, dia semakin besar East Coast sampai ke East Malaysia. Kita sama-sama doakan kita boleh banner Olive boleh banner satu lagi East Coast dekat East Malaysia nanti. Okay, so thank you for your sharing. So next kita move on to Farini. Yes. Hello Sifu, boleh dengar tak suara saya? Boleh, teruskan. Berdebar ni, tapi saya cuba sharing juga. Saya nak sharing daripada Isnin lepas, tapi tak boleh, saya tahan sembelit tu. Saya dah rasa sembelit tu macam mana. Sebelum ni CBM saja yang rasa sembelit, tapi saya rasa saya pula sembelit. Hari ni saya dapat sharing. Terima kasih sangat Sifu jemput saya. Dan kebetulan line pun okey, keadaan semasa pun okey. Saya dapat sharing, saya bersyukur sangat hari ni. Saya masih bernafas, saya under leader Nurul Hikmah dan Syahril, rangkaian Kusmin. Okey, pertama saya nak sharing testimoni mak ayah saya demam, batuk, sesama, tapi mak saya ada jangkitan kuman paru-paru. Tapi ayah saya dia hanya demam biasa sahaja sebab dia mengamalkan aloe vera, madu, bee propolis, bee pollen. Sebab bulan lepas dia kemalangan motor, tapi saya suruh dia konsisten juga dengan amalkan suplemen. Tapi alhamdulillah 2 hari lepas doktor kata paru-paru ayah okey, tapi mak hanya amal aloe vera dah merebak kuman paru-paru. So saya kata mak amal sama macam ayah juga. Okey, saya bersyukurlah sebab yang teruknya mak saya sahaja, ayah saya baik. So risiko untuk risau tu ada tapi tak tinggi. Sebab kalau dua-dua tewas, anak yang jauh ni sangat risau. Sebab jauh tak ada buat apa, hanya mampu bagi suplemen sahaja pada diorang. So saya harap diorang konsisten lah amalkan produk aloe vera tu bersama, ambil juga ubat tapi ambil juga aloe vera. Dan saya konsak dia macam saya konsak prospek lain juga. Macam tu. Okay, sharing Sifu rebound. So rebound, leader saya touch sikit pasal kosongkan gelas. So minggu lepas saya dapat tip daripada kosongkan gelas. Okay, sebelum ni kita buat demo aloe vera je. Hari ni saya nak demo kosongkan gelas tu macam mana. Boleh tak Sifu?
Okey, yang ni gelas yang dah penuh, yang ni orang banyak bisnes dan dia tak masih kosongkan gelas. Kita nak reboundkan, kita perlu kosongkan minda kita. So supaya kita mudah ilmu yang leader-leader kita bagi tahu, kita perlu kosongkan minda kita supaya apa yang leader bagi tahu A, kita buat A supaya lekat pasal dalam otak kita ni, mudah kita menerima ilmu yang leader bagi dengan mudah, senang dan kita boleh bertindak dan otak kita pun tidak bercelaru. Kalau macam gelas yang dah penuh tapi kita masih tidak kosongkan minda kita, ibarat yang ni ilmu CBN kita bagi, upline kita bagi, kalau macam ni, so dia akan tumpah, so macam mencuahkan air di dalam daun keladi, atas daun keladi, macam tu. Berbeza dengan kosongkan gelas yang dia dah open dah, kalau mudah nak masuk, mudah nak serap. Kalau leader kata you buat A, awak buat A, dia tak akan bakar, senang nak masuk. Berbeza dengan yang sudah penuh ni, macam ni, senang nak masuk dan rasa nikmat tu hanya sekejap. Berbeza dengan berbeza dengan gelas yang penuh ni, nak rasa nikmat dia sebab dia dah berbisnes banyak, so dia nak kosongkan gelas tu, potensi nak melepaskan semua bisnes yang dia ada tu sangat tidak mudah lah. Itu berdasarkan pengalaman saya sebelum ni lah, Sifu. Boleh dengar tak? Boleh. So saya dulu saya kosongkan gelas, so saya leader saya cakap, sebab hari ni ambil masa 6 bulan sahaja. Tapi kalau yang sebelum ni 6 bulan pun saya tak ada result, Sifu. Kalau dengan yang ni 6 bulan saja saya dah tahu 4 angka yang pertama. Berbeza sebab ilmu dia sangat senang dan mudah nak masuk dalam kepala. So terima kasih juga kepada CBN Syahrul Mana Takdir, sebab kita nak berubahkan, kita ada cabaran yang tinggi, join tak buat, jemput tak masuk, macam-macam yang cabaran kita ada. So apabila kita kosongkan gelas, kita hadap pula cabaran yang akan datang, kita boleh handle dengan masalah tu. Jadi kalau kita ada masalah apa-apa, tolonglah kembali kepada leader. Jangan bawa diri, jangan asingkan diri, jangan suka jadi CCTV. Ramai yang kita jadi CCTV kupu dalam grup. Lama-lama, sebab saya dulu pernah jadi CCTV, lama-lama saya akan mati, saya bawa diri. Itu ala grup ni meriah je. Kalau aku masuk mesti tak ada orang yang komen apa yang siapa cakap dengan aku, suka tafsir diri kita ni. So itu sajalah, Sifu. Walaupun gagap saya masuk juga. Okey, Sifu, itu je. Nak bermula, tolong kosongkan gelas. Sebab kita bisnes yang kukuh. 3 konsep tak ada dalam bisnes lain. Itu je kita kena ingat. 3 konsep tu pegang, ketat-ketat pegang, erat-erat. Jangan sampai tercicir. Itu saja, Sifu. Terima kasih. Okay, thank you. Wah. So, bagus sharing ada buat demo lagi. Wah, ini bagus kena kosongkan gelas betul. Terutamanya kalau you sudah banyak MLM experience penting kena masuk. Tapi pengalaman itu penting. Bukan kata kita tak nak pengalaman, tapi bila nak tuntut ilmu kita kena kosongkan gelas. Okay. So kita sama-sama doakan Mak Farini cepat sembuh. Okay. So okay. Kita seterusnya kita nak jemput Baitun. Okay, hi, Assalamualaikum, morning semua. Morning. Dengar tak suara? Sini Boleh. Dengar Okay. Okay, morning semua. First kali Baitun nak share sikit 3 kesyukuran. Yang mana pertama, syukur Baitun masih lagi di platform Forever Living under sistem BOI 9333. And semalam syukur sangat masuk kelas Abang Syarul, Abang Madu kita. Banyak sangat ilmu. Lagipun topik tu memang lama dah tak jumpa. 5 cabaran tu. So semalam masuk tu, siapa yang masuk memang untung-untung sangat-sangat.
yang tak masuk tu memang rugi. Okey. Yang kedua, Baitun rasa syukur Baitun sekarang tengah buat program Alo Beauty 8 hari 8 botol. And syukur sangat hari ni hari kelima. And daripada Baitun punya program tu everyday share dalam Facebook. And ada juga yang join juga program tu. Yang syukur sangatlah, dia orang pun nak cantik dan nak sihat kan. Okey, yang kedua bersyukur Baitun nervous ni. Okey, yang ketiga Baitun rasa syukur Baitun join road tour Melaka hari tu. Memang itu kali kedua Baitun join secara offline lah. And kali kedua jumpa Sifu and Simu and jumpa semua CBM yang hebat yang ada dekat road tour Melaka. And Baitun rasa syukur dan terlahirnya satu new VIP daripada road tour Melaka tu. Baitun syukur sangat-sangat and dia bakal fighter dalam tim kami. Doakan. Baitun rasa syukur sangatlah. So dekat sini Baitun minta semua partisipan yang ada dekat dalam grup ni 204 orang doakan Baitun capai target dan tim kami capai target kami semua. Dan Baitun juga doakan siapa yang ada dekat dalam sini semua berjaya dunia akhirat. Amin, amin. Thank you semua. Okay, thank you. Wah, betul Sifu pun lama tak jumpa. Ini tim Melaka yang memang awesome. So Sifu pun ada meeting selepas road tour dengan tim Melaka juga. Dan Sifu bagi target sebenarnya ni tengok kalau you nampak tim Melaka muncul sekarang because dia orang ada target sebenarnya. Okay, so target yang nak kejar nak bagi apa? Nak bagi sumbangan CBM kepada BOI. So thank you semua yang hadir ke Teppanyaki hari ini. Sebenarnya Sifu hari ini buat apa tau? Nampak tak? You nampak apa dekat sini? Sifu hari ini Sifu jalan Baitun jalan itu apa? Beauty 8. Beauty 8 itu sebab dia cantik, semakin cantik. So Sifu sekarang jalan ini DXPO adalah satu program yang baru tau. Yang baru kita mula launching dekat mana? Dekat Abu Dhabi. So hari ini Sifu baru start. So baru saja mula dengan term. So ini masuk sudah lebih 30 minit lah. Dia ada satu schedule 30 minit. Sifu nak ambil produk yang lain pula. Tak pernah cuba before. Because Sifu dapat cabaran dari leader kita Wena dengan Celine. Dia cabar, dia nak tengok Sifu yang handsome pada hari jadi Sifu. So Sifu sempat lagi 4 hari ini nak cuba DXPO juga. Nanti kita boleh boleh tunjuk satu handsome-nya Sifu pada hari jadi nanti. Okay, so thank you bagi anda yang tak sempat sharing hari ini. Ingat jangan kecewa, jangan putus asa. Sifu nampak Abang Madu kita pun sudah raise hand, sudah muncul nampak muka. So good news next Teppanyaki Abang Madu jadi host. Yeay! Kita bagi peluang Abang Madu jadi host pada next Teppanyaki. So you orang kena masuk support Abang Madu. Kenapa? Sifu tahu dia akan sembelit hari ini. Dia tak dapat share, so tak apa. Kita bagi dia jadi host kasih dia buang happy pada minggu depan. Okay? Yes. Satu boleh satu. Satu. Nak cakap satu. Satu ya boleh. Abang Syarul nak minta semua 206 orang sahabat yang masuk Teppanyaki pagi ni doakan mak Abang Syarul, Puan Norazimah binti Kenyil, semoga panjang umur, murah rezeki sebab malam ni birthday mak. Terima kasih semua. Okay, yes. Kita akan balik kampung hari ni dan bawa mak pergi dinner. Besok birthday mak 7/7. So sebelum pukul 12.30 malam kita nak countdown dekat rumah sebenarnya. Thank you semua sahabat yang doakan kesihatan mak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next offline event. Okay, thank you. So kita ucapkan selamat hari jadi dan kita sama-sama doakan yes, sehat sentiasa, panjang umur bagi Mak Syarul. Okay, so tapi kena support Abang Madu nanti Teppanyaki. Yes, dia memang itu sebab saya cakap dia mesti kena share juga. Kalau tidak memang sembelit susah. Okay,
So thank you dan semua yang masuk teppanyaki pagi ini dan so Sifu harap kita punya event kita doa sama-sama doa event kita di KK, kita make kickstart, okay, akan berjaya bawa lebih banyak lagi, lebih ramai lagi insan berjaya dalam bisnes ini. So last kita sama-sama nyanyikan lagu slogan kita untuk tamatkan teppanyaki pagi ini. So are you ready? Yes? Ready. No limit, go go go, millionaire! Oh. Kita tiada juara. Kita menang. Bye. Thank you semua.